بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam jami' sahihnya melalui jalur sanad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekalian, Abu Hurairah ini di antara salah seorang tokoh sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani apabila menyebut tentang ketokohan Abi Hurairah, Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia bermulazamah. Mulazamah ni maknanya dia sentiasa duduk dengan Nabi. Apa pun Nabi buat, dia cuba untuk rakamkan dan cuba untuk sampaikan kepada orang yang mendengarnya. Abu Hurairah. Dan dia ni suka belah kunci. Abu Hurairah ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari dia ambil kesempatan, dia tanya beberapa soalan penting dekat Nabi. Antaranya adalah suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya satu soalan dekat Nabi yang berbunyi, ayyul a'malul afdal? Kata, ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku apakah amalan yang paling afdal. Tuan-tuan, orang belajar bahasa Arab dia tahu, ya, afdal itu bermaksud isim tafdhil. Dalam banyak-banyak amalan, mana satu amalan yang paling terbaik? Macam muazzin, kita azan Allahu Akbar, dia tak kata Allah kabir, Allah besar. Allah tak kata Allah kabir, kita kata Allahu Akbar. Maksud apa? Tiada Tuhan ataupun tiada makhluk yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isim tafdhil. Kalau kita besar dekat kampung kita yang paling tinggi jawatan di kampung kita, dah Allah lagi besar, Allahu Akbar. Begitu juga soalan ditanya oleh Abu Hurairah, ayyul a'malul afdal? Dalam banyak-banyak amalan, mana amalan yang afdal? Kata Nabi SAW, Nabi menjawab, yang pertama adalah imanu billah. Iman billah pertama. Hak tu ranking nombor 1 sekali, beriman kepada Allah. Para ulama hadis seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Minhaj apabila membahaskan tentang imanu billah, idza jaa fil ahadits lafdhun maqsuran ala imanu billah fa innal maqsud imanu billahi wa rasuluh. Tuan-tuan, ada beberapa hadis yang Nabi sebut beriman kepada Allah saja, seketul itu ya. Bila Nabi sebut secara seketul tersebut ataupun lafdhun maqsuran, lafaz secara maknanya hanya beriman kepada Allah, itu merujuk kepada sekaligus beriman kepada Nabi SAW. Dia tak boleh berpisah di antara satu sama lain. Beriman kepada Allah. Dan itulah yang membedakan di antara kafir dan muslim. Imanu billah. Yang kemudian bila Nabi jawab macam tu, ya, Abu Hurairah ni tak puas hati lagi. Dia nak tanya lagi. Yang ni sikap para sahabat yang apabila dia dapat satu ilmu, dia tak puas hati, dia tak berpada dengan ilmu yang dia ada, dia nak bertambah lagi ilmu dia. Hak ni nak kena tiru, panggil ni. Ya, ada orang dia kata, tak apa, cukup lah aku mengaji sekolah Arab dulu, sekolah menengah, puluh tahun dulu ni. Ya, mengaji fardu ain dengan ustaz dia waktu sekolah rendah dulu, kafar dulu. Tu pun ingat tak ingat rukun-rukun solat apa tu. Contohnya, dia tak tambah ilmu pengetahuan dia. Daripada saban hari ke saban hari, dia tak tambah ilmu pengetahuan dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi bagi jawapan lagu tu, ditanya lagi, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi amalan yang afdal ya Rasulullah?
Jawab Nabi SAW, Nabi bersabda, al-jihadu fi sabilillah. Yakni berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan, berjihad di jalan Allah. Apa maksud jihad ni? Para ulama apabila membahaskan tentang makna jihad, jihad dari sudut lughatan iaitu wa huma taqatu wal masyaqqah. Jihad ni dia punya asas dan prinsipnya berat. Ada orang nak berjaya, kita nak berjaya tak? Nak. Tengok duk tidur malam. Baca buku pun tak. Main banyak, sembang pun banyak. Nak berjaya. Tapi dia buat benda tu. Dia tidak melakukan ciri-ciri sebagai seorang yang nak berjaya. Tak dapat kejayaan tersebut. Maknanya dia tidak berjihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Begitu juga orang yang nak berjaya, dia nak berjaya. Tapi tak bersungguh-sungguh. Dia tidak taqatu wal masyaqqah. Sifat jihad tu maknanya dia kena lawan. Contohnya orang semayang subuh berjemaah di masjid. Mayang maghrib mungkin ramai. Mayang subuh kita boleh bilang berapa orang boleh mai. Pasal apa? Masyaqqah. Berat nak bangun pagi dengan aircon, dengan kes limut pun sedap, bantai pun seronok elok. Nak bangkit ni, lawan diri, bersihkan diri, bangun, bersihkan diri, sujud kerana Tuhan. Hak ni susah, bukan semua orang mampu buat. Jihad, al-jihadu bin nafsi, kata ulama. Berjihad, jalan Allah. Baik. Kemudian Abu Hurairah ditanya lagi, "Thumma madza?" Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, yaitu hajjun mabrurun, iaitu melaksanakan haji yang mabrur. Para ulama sekali lagi membahaskan bahawa bukan sekadar haji, tapi manasik umrah. Umrah pun termasuk juga sebagian pendapat ulama begitu. Dan Nabi kata hajjun mabrur. Ada orang pergi haji, ada orang pergi umrah, tapi balik penat lagu tu Habis 10,000, 8,000 macam tu, balik orang pun pergi Mekah, dia pun pergi Mekah, tak apa lah. Tapi dia pergi mungkin bukan atas dasar ilmu, dia pergi bukan kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan kata ulama, dia pergi itu laisal bimanil halal. Dia pergi Mekah, dia buat haji, dia buat umrah, dia ambil daripada sumber yang haram. Dia pergi balas di orang, dia pergi curi di orang, 100,000 ada kat dia, kata ada duit lebih Tanya kata dia berumrah, 8,000, 8,000 boleh pergi. Dia kata nak pergi Mekah, nak cuci dia punya harta dia. Cuci apa? Hang balas dia orang, nak cuci tu hang kena bayar balik duit tu. Kalau berhutang ataupun mencuri duit orang dan sebagainya, cara nak taubat kena kembalikan hak dan duit tu kepada dia. Dia kata tak apa, pergi Mekah cuci duit apa lagu tu. Ada orang berfikiran begitu. Ada laisal malul halal. Mana dia bukan sumber pergi Mekah ataupun pergi melaksanakan umrah dan haji, bukan bersumberkan halal. Tuan-tuan sekalian, hadis ni cerita tentang dia panjang sikit. Mukadimah tak apa no. Kita lagi kita pilih sikit kalau kita perhati, saya membuat beberapa carian hadis. Rupanya ada lagi beberapa sahabat Nabi tanya soalan yang sama. Bukan hadis ni saja. Bukan hadis ni saja, bukan Abu Hurairah saja. Tanya pasal amalan yang afdal. Tak, ada lagi sahabat yang lain, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya. Makna ada sahabat lain tanya. Dia tanya apa? Ya su'ilat Rasulullah SAW ayul a'mal afdal. Soalan yang sama. Nabi kata, qal as-salatu li waqtiha. Nabi balas ke Abdullah bin Mas'ud, semayang pada waktu dia. Jangan semayang pada 10 minit nak habis lohok, 10 minit nak habis asar, baru nak mayang. As-salat li waqtiha. Pertama, kemudian dia tanya thumma ai qal birru walidain. Nabi bagi tahu yang kedua, buat baik dengan ibu dan ayah. Tuan-tuan, para ulama hadis apabila cuba untuk mensyaratkan hadis ni, kenapa yang ni Nabi kata lagu lain, hak ni Nabi kata lagu lain? Adakah timbul kemusykilan dalam minda kita? Kita nak kata bahawa Nabi ni lidah bercabang dua apa? Sabar dulu, kena mengaji hadis, pergi dalam sikit. Cerita ni tuan-tuan sekalian, maknanya Nabi bila nak bagi respon kepada orang yang mendengar itu ialah melihat kepada orang yang bertanya. Dan ini sifat muallim, ini sifat murabbi, mursyid. Apabila orang bertanya ataupun dia nak sampaikan satu ilmu kepada pendengar, dia tengok laras ataupun tahap martabat ataupun tingkatan mana orang yang mendengar tersebut, mad'u yang mendengar itu.
Bukan dia seronok, syok sendiri. Hak bawah tu tak faham apa yang dia sembang tu. Bukan dia. Muallim, ciri-ciri guru yang terbaik, bila sampaikan satu ilmu, meresap masuk dalam hati yang mendengar dan kena dengan apa yang dia tanya. Ini sifat Nabi SAW. Dan di antara salah satu yang Nabi pesan ialah birrul walidain, buat baik kepada ibu dan ayah. Buat baik kepada ibu dan ayah ni tuan-tuan sekalian. Di antara salah satunya tuan-tuan, jangan duk biar hati dia serabut pasal kita. Ada tuan-tuan, mai ketua pun duk serabut lagi, mak ayah kita duk serabut lagi pasal kita. Kan? Duk fikir lagi duk serabut hang ni buat. Serabut. Kita nak semakin bertambah usia kita, ada lagi ibu dan ayah kita, bagi dia seronok dengan kehadiran apa yang kita buat. Dan baru tadi saya kuliah duha apabila membahaskan tentang hadis falyukrim dhaifahu, hadis riwayat Imam Muslim. Di antara salah satu ciri orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, dia mengikram ataupun dia menghargai, memuliakan tetamu yang datang rumah dia. Dan di antara salah seorang tetamu yang dok rajin main rumah kita, mak dan ayah kita dok main ziarah. Dan para ulama hadis bahas dalam kitab falyukrim dhaifahu itu merujuk kepada apabila ibu dan ayah kita ataupun tetamu kita keluar daripada rumah dan nak balik, kita jangan duk pergi tutup pintu lagi. Pergi tunggu dekat luar, angkat babai dekat dia ke, senyum kat dia ke, sampailah dia habis. Ada orang tuan-tuan, mak ayah dia keluar pintu, dia tutup pintu lagu tu lah. Mak ayah dia pun start lah kita balik tu, tak tunggu depan pintu. Mak ayah kita, bila kita balik dan kita nak balik ke rumah kita tuan-tuan, dia tunggu, dia babai kita, dia senyum kat kita sampai di akhir penglihatan dia. Betul tak? Oh, hak ni akhlak. Walaupun nampak macam kecil, tapi yang ni akhlak tuan-tuan. Nah, mak ayah kita main nak balik rumah dia, kita cunguh duduk depan pintu tu, sampailah dia nak balik, sampailah maknanya di akhir penglihatan mata kita. Itu akhlak. Mak ayah kita seronok walaupun nampak kecil. Ini disebut dalam syarah hadis falyukrim dhaifahu. Ya, walaupun benda tu nampak remeh kecil, tapi itu ada nilai besar mesti dia. Nampak? Dia kita menghargai kehadiran tu dan seronok di atas kehadiran tetamu mai rumah kita. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Mukadimah kat 15 minit ini mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian. Baik, kita sambung pembacaan kitab sirah kita pada malam ini. Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Furi. Tuan-tuan sekalian, pada malam ni pada muka surat 187, iaitu pada membicarakan tentang bagaimana faktor-faktor penguat kesabaran dan keteguhan Nabi dan para sahabat. Sahabat Nabi ini, macam mana mereka boleh sabar, macam mana mereka boleh berada dan masih mendokong perjuangan Nabi walaupun macam-macam benda yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW, maka duduk belakang Nabi. Sebelum masuk cerita tuan teringat, baru lepas balik umrah, teringat satu hari kami ada aktiviti pergi ke Taif. Satu hari kami pergi Taif. Bila pergi Taif tu sekian, balik daripada Taif tu, lupa. Bila balik daripada Taif tu, kami singgah dekat Qarnul Manazil. Singgah kan tu. Qarnul Manazil ni di antara salah satu miqat yang Nabi niat umrah kat situ. Qarnul Manazil. Dan rupanya tuan-tuan, tempat Qarnul Manazil ni tuan-tuan adalah tempat yang mana Jibril alaihi salam pernah bertemu dengan Nabi dan minta izin dekat Nabi supaya malaikat-malaikat yang penjaga bukit tu, bila Nabi kata izinkan aku arahkan penjaga bukit untuk hempap orang-orang Taif. Sebab orang Taif bawa Nabi. Nabi kata jangan. Bila saya dengar, saya pergi kat situ, saya teringat cerita tu. Saya pun pegang mic ceramah kat jemaah. Cerita hak ni tempat berlaku ni. Qarnul Manazil ni, Nabi Jibril bertemu dengan Nabi SAW, minta izin supaya bukit tu hempap orang Taif. Nabi kita jangan buat macam tu. Aku tak izinkan. Pasal apa? Sebab kemungkinan aku yakin datangnya sinar-sinar dakwah, sinar-sinar Islam di bumi Taif. Betul keyakinan dan optimis Nabi.
Bila Fathul Makkah, tuan-tuan, di antara orang atau penduduk kampung yang ramai memeluk Islam ialah penduduk Taif. Saya nak cerita bahawa ni kesungguhan tu, kesungguhan dakwah dan keyakinan Nabi terhadap apa yang dia buat. Ya? Nabi SAW. Baik, tuan-tuan tengok. Di antara salah satu ciri-ciri ataupun sebab para sahabat masih berada di belakang dan mendukung perjuangan Nabi SAW, yang pertama adalah rasa tanggungjawab. Baik. Para sahabat sebagai orang dewasa menyedari sepenuhnya bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab yang mesti dipikul, tidak mungkin diturunkan ataupun diselewengkan dengan alasan apa-apa pun. Dan ini kerana akibat yang akan terjadi apabila mereka lari daripada tanggungjawab tersebut lebih besar kemudaratannya dibandingkan dengan sakitnya seksaan yang mereka alami selama ini. Maknanya apa? Rasa diri bertanggungjawab tu ada dalam jiwa para sahabat. Ada orang, dia ada jawatan tapi tak rasa diri bertanggungjawab. Jawatan banyak, nama dekat organisasi tu tuan cukup ada, muka dia pun ada, tapi tak buat kerja. Mesyuarat pun tak mai, orang panggil mai pun tak. Orang tu rasa diri bertanggungjawab tu. Lepas tu pentingnya rasa diri bertanggungjawab tu dalam jiwa orang yang ada taklifan dengan tanggungjawab ini. Sebab tu kalau kita tengok, di antara salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Islam ataupun Nabi SAW di kalangan bahasa Arab. Orang Arab ni sekali dia pegang satu benda, dia yakin satu perkara, tuan-tuan, sampai kematilah dia pegang macam tu sungguh-sungguh. Kalau benda tu tak elok, yang itulah dia pegang sampai dia mati. Ni orang Arab ni dia ada kerah. Dia kerah, dia tak mudah di perkotak-katik, orang kata apa, tidak mudah dimanipulasikan. Ya, sebab tu kalau kita tengok Jaziratul Arab ni, tuan-tuan, sebelah dia tamadun Rum dan sebelah lagi orang Parsi. Tamadun besar Parsi ni. Parsi dan Rom tak dapat menguasai Mekah, tak dapat menguasai orang Arab. Kebudayaan mereka, syair-syair mereka tak dapat menguasai orang Arab. Pasal apa? Orang Arab ni kalau dia pegang macam tu, kebudayaan dia macam tu lah kita. Tapi ada anak muda kita ni, tuan-tuan, ni zaman TikTok ni. Anak muda kita ni, tuan-tuan, zaman TikTok. Kita main kuliah ni. Anak muda kita zaman TikTok ni. Contoh dia. Mereka ni, tuan, dalam tu macam-macam dia ada. Orang Korea ada, Barat ada, macam-macam. Kadang duduk menari dalam tu. Kita pun pening tengok. Hari dunia ada anak muda kita ni. Risau takut. Ya, mereka dicorakkan dengan kebudayaan berasaskan orang Barat dan juga panggil ikut cara bukan berlandaskan ataupun tarbiyah Islamiah itu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Tapi orang Arab macam tu. Tapi kalau dia sekali menerima Islam, ya, mereka akan berpegang sungguh dan buat bersungguh-sungguh sehinggalah apapun terjadi dalam kehidupan mereka. Ini di antara salah satu hikmah Allah utuskan Nabi SAW di kalangan bangsa Arab. Ini hikmah dia. Baik. Taman gunung kerugian yang akan menimpa mereka akan menimpa seluruh manusia. Apabila mereka lari daripada tanggungjawab itu teramat besar hingga tidak dapat diukur dengan semua kesukaran yang mereka hadapi sekarang ini. Maknanya, kalau mereka tukar, maknanya kembali kepada agama nenek moyang, ya, kemungkinan besar orang-orang Mekah dan seluruh orang Arab dan sebagainya tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Maknanya tak dapat Islam. Jadi disebabkan generasi awal inilah, tuan-tuan, mereka berjuang bersama dengan Nabi, dan hari ini kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam. Hasil daripada kesungguhan generasi para sahabat. Sebab tu, tuan-tuan, di Madinah ada satu tempat, ni dengar cerita. Di Madinah ada satu tempat nama dia perkampungan Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah, itu nama dia. Thaqifah Bani Sa'idah, nama tempat tu. Dekat dengan Masjidin Nabawi. Apa cerita pasal tempat tu? Ketika mana kewafatan Nabi SAW, para sahabat berbincang. Nabi meninggal dah ni. Pemimpin utama kita dah wafat. Nabi SAW dah wafat. Jadi siapa yang nak lantik jadi ketua? Ada yang kata, dak, kami cadang Sayyidina Umar. Dak, kami cadang Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi ketua. Dak, kami cadang Abu Bakar As-Siddiq jadi ketua. Sebab ciri-ciri pemimpin tu nampak ada kat dia. Dan banyak tugas-tugas kepimpinan itu Nabi serahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Pakat duk berebut. Bila nak pilih pemimpin ni tuan-tuan, dia masing-masing ada pengikut. Tidak tuan-tuan. Dia nak pilih pengerusi masjid lah. Kawan ni dia ada kelompok dia, kawan ni sokong kawan ni tak sokong kawan ni, dia ada sebab-sebab dia, kawan ni tak. Dia ni ada pengikut dia tertentu. Ada yang ta'assub. Ta'assub ni mesti cukup teruk. Ta'assub ni cukup berbahaya tuan-tuan. Duklah tak mana pun. Jangan duk ada panggil lagu ni. Ta'assub. Jangan. Ya, masing-masing ada kelebihan-kelebihan dia. Baik, kembali kepada cerita tu. Bila dapat maklumat tentang dia Abu Bakar dia Sayyidina Umar dapat maklumat dia nak nanti menjadi ketua. Umar kata apa? Umar kata dalam riwayat At-Tabrani, kalau tak salah saya dalam Mu'jam Awsat. Ya. Sayyidina Umar mengatakan bahawa sesiapa pada waktu pemilihan nak jadi ketua tu, orang-orang yang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Islam, waktu tu mereka cuba nak ambil kesempatan. Sayyidina Umar kata, selagi mana aku masih hidup, aku tidak membiarkan orang-orang memanipulasikan ataupun menjatuhkan kepimpinan Islam ini. Kemudian kata Sayyidina Umar, masakan tidak aku nak jadi pemimpin khalifah, Abu Bakar masih lagi hidup di hadapan kita. Itu Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Umar kata, aku nak jadi pemimpin apa? Abu Bakar masih hidup, bagi dia lah jadi ketua. Kemudian seorang demi seorang berbai'ah. Saya nak sebut bahawa bagaimana generasi para sahabat ini maka bersungguh-sungguh mempertahankan kepimpinan Islam, cara hidup Islam itu, sehinggalah kita mendapat nikmat iman di bumi Malaysia ini. Hasil daripada generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi awal, ada duit pergilah Mekah tuan-tuan. Abang kata pergi sana ziarah, tengok si kesan-kesan peninggalan Nabi SAW dan para sahabat. Di sana kesan-kesan itu. Masih lagi ada. Baik. Yang keempat. Faktor yang keempat kata ulama, iaitu iman kepada hari akhirat. Kata ulama, iman kepada akhirat termasuk faktor yang dapat menguatkan rasa tanggungjawab tadi. Maknanya tanggungjawab itu satu hal. Satu lagi, beriman kepada akhirat. Lagi kuat. Sebab ada orang, dia bukan Islam, tapi ada diri rasa tanggungjawab. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang orang bukan Islam lebih jujur, lebih amanah dalam buat kerja berbanding orang agama. Orang agama ni kadang mereka duk tikan, mereka kata orang agama ni buat kerja luar, buat ambil kerja sambil lewa. Tambah kenging ustaz. Ni saya dengar sini dengan telinga saya. Ustaz ni kalau ni cukup luar, dia kata. Ni saya dengar telinga. Kan bagi kerja hari mesyuarat, main lewat balik kerja awal, dia macam tu dia punya mentalitinya. Dia tak tahu bahawa dia tengok ustaz, ramai lagi ustaz-ustaz lagui. Kau nak kata, ramai lagi ustaz kemas. Dan saya nak sebut bahawa ada orang yang walaupun dia bukan Islam, tapi dia rasa dia bertanggungjawab, dia buat kerja sungguh-sungguh, dia buat kerja dengan jujur. Ada kelompok ni. Bagus, cantik, boleh raih kat dia. Tapi Islam ajar kat kita, satu diri bertanggungjawab, satu lagi rasa bahawa apa yang kita buat ni akan mendapat balasan di hari akhirat. Tu lagi kemah dia punya ikatan dia menjadi seorang manusia atau Muslim yang baik dekat dunia ni. Dia tahu. Dia kata kalau aku buat benda ni, aku jujur, orang ketua aku tak tengok aku pun tak apa. Sebab aku tahu benda ni adalah tanggungjawab aku. Dan aku buat ini adalah mendapat balasan daripada Allah SWT. Walaupun tak dapat pujian daripada manusia, walaupun orang tak kata apa sebagainya, biar pergi. Aku tahu aku buat kerja dia. Aku buat kerja apa? Ini rasa ialah iman kepada hari akhirat. Maka para sahabat meyakini dengan pasti bahawa mereka akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam untuk dihisap dan mempertanggungjawabkan segala amalan perbuatan mereka. Ini semua didikan Nabi. Ini semua didikan agama. Ya, minda dunia tapi hatinya akhirat. Saudara kau menyebut tentang makna Rabbani, ya'ishuna fid dunya wal qalbun fil akhirah. Makna Rabbani itu bermaksud kita hidup di dunia, hati kita tu hati akhirat. Kita buat kerja di dunia, kita meniaga, kita buat apa pun urusan di dunia, kita fikir, rupanya ada benda lagi yang kita nak kena tanggungjawab, iaitu tanggungjawab kita di hadapan Allah SWT nanti. Jadi orang Islam ni dia tak payah takut duk pilih tak mana pun, dia akan jadi seorang Muslim yang baik. Dia akan menjadi seorang Muslim yang baik. Yang ni yang kita nak kena tekan ni. Tak kira lah hang meniaga buah durian ke, hang meniaga buah rambutan ke apa ke, dia jadi Muslim yang baik, dia mengaji, dia balik, dia mengaji, dia kerja dengan kerja dia,
dia ni seorang Muslim yang amanah, yang jujur. Yang ni kesan daripada kuliah-kuliah ilmu yang kita duk main setiap malam ni. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan ingat, di antara salah satu alternatif ataupun salah satu cara Nabi ni tuan-tuan, apabila orang Mekah sekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat dua benda ni. Pertama, Nabi lancarkan kuliah ilmu di mana? Di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi di kaki Bukit Safa. Yang kedua, Nabi izinkan para sahabat, ya, termasuklah Fatimah binti Muhammad, Sayyidina Uthman dan selainnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ja'far bin At-Tayyar dan selainnya, Nabi izinkan untuk mereka berhijrah ke bumi Habsyah di bawah kerajaan Najasyi. Ya, untuk apa? Untuk sebarkan agama Islam ini dekat tempat di mana pun kalian berada. Tak ada cara lain dah. Pilah tak mana. Kalau orang Mekah tak mau, tak apa. Pergi sana dekat Habsyah. Mudah-mudahan Islam tersebar ke sana. Sebab tu dalam period ataupun dalam kerangka memahami dakwah Nabi di Mekah, Nabi di Mekah beberapa tahun dalam Mekah, kemudian Nabi keluar berhijrah ataupun menyampaikan dakwah di luar kota Mekah. Kerana legasi dakwah, legasi Islam ini perlu disebarkan supaya orang dapat menikmati agama Islam itu. Tuan, Islam ni satu agama yang cukup rahmah. Ya, cukup agama yang menjaga umatnya. Ini Islam ni. Siapa yang ambil Islam sebagai cara hidup dia, selamatlah tuan-tuan hidup dia. Siapa yang ambil Islam sebagai cara hidup dia, selamatlah dia. Cara dia bersahabat, cara dia bekerja, cara dia dapat jawatan, cara dia uruskan duit, cara dia berniaga. Kalau dia ambil Islam tu, dia tak ambil dia punya hawa nafsu dia. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia ambil hawa nafsu. Dia kena teruk apa semua, aku nak balas dendam. Oh, dia nak balas dendam. Itu hawa nafsu. Islam ajak fa'fu anhum wasfah. Bagi kemaafan, tak apalah, mudah-mudahan. Ini agama ajar kat kita. Bila ambil Islam masuk dalam diri kita, maka selamatlah kita dengan masyarakat dan apatah lagi urusan kita di hari akhirat. Baik, kemudian kita tengok. Sehingga mereka habiskan seluruh umur mereka demi Islam. Antara rasa takut dan harap itu, berharap dan rahmat daripada Allah, mereka takut terhadap azabnya. Dan sikap mereka ini diceritakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang bermaksud memberikan apa saja yang telah mereka berikan, sementara hati mereka takut jika penyerahan itu tidak diterima oleh Allah. Mereka sedar bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini dua benda sifat ni. Pertama al-khawf, yang kedua ar-raja. Dua sifat ni yang Allah SWT sebut ni. Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang mengharapkan, ya, mereka kembali kepada Allah, takut bila dia buat dosa tu, takut Allah bagi balasan yang berat dalam hidup dia. Takut ni. Yang kedua ar-raja, mengharapkan amalan dia diterima dan didengari oleh Allah SWT. Dua sifat ni kena ada bagi seorang Muslim. Ya, ada hadis riwayat yang lain Nabi kata la yajtami'ani 'anil 'abd. Tidak berhimpun dua perangai ni, dua sifat ni. Apa dia? Al-khawf dan ar-raja. Takut pada Allah dan mengharapkan penerimaan amal kita daripada Allah. Maka Allah akan membalas kebaikan kepada kita. Ini hadis la yajtami'ani 'anil 'abd. Dua sifat ni. Sebab tu kita sentiasa begitu. Walaupun kita duduk dalam kelompok yang baik dah, kita ni anak-anak kita pun semua elok-elok dah, jangan kita yakin sangat. Jangan. Sebab tu kena mengharapkan, sentiasa berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT melihat dan mendengar rintihan kita. Baik. Mereka sedar bahawa menurut pandangan akhirat, dunia dengan segala kesusahan dan kenikmatan ini masih lebih rendah nilainya dibandingkan dengan sayap nyamuk. Kesedaran yang kuat ini memuatkan mereka memandang remeh segala kesusahan dan kepedihan duniawi yang mereka alami. Bahkan mereka tidak mahu berlama-lama dengan urusan dunia dan tidak sedikit pun terdetik di hati mereka
keinginan untuk bersenang-senang di dunia. Ini sikap para sahabat. Dia kata apa yang kami hadapi, keperitan, kepedihan ni untuk memperjuangkan Islam bersama dengan Nabi. Tak apa. Sebab yang ni sat ya. Hak lama tu bila kami mati esok. Ni jiwa para sahabat. Sebab tu kalau kita perhati, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Ya, dan hadis ini direkodkan oleh Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Zaid, minta maaf, Sa'id bin Zaid. Takut bertukar. Sa'id bin Zaid. Dia pernah meriwayatkan satu hadis tentang Talhah bin Ubaidillah ni, dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dan Nabi mengiktiraf dia, kalau nak tengok orang syahid yang masih hidup, tengoklah Talhah bin Ubaidillah. Tengok dia. Sebab badannya penuh dengan tusukan-tusukan pedang dan juga ya panah-panah yang masuk dalam badan dia. Talhah bin Ubaidillah. Ya, tengok saja bagaimana beberapa orang sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Saya tak ingat nama dia. Ya, ada seorang sahabat Nabi cukup teruk badan dia, tuan-tuan. Cukup teruk, cedera parah. Ada mak saudara dia nak mai ziarah dia. Waktu dah habis medan perang dan Zaid bin Harithah nak kumpul orang-orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia dan ditanamkan dalam medan Uhud tu. Mak saudara dia nak mai ziarah. Nabi kata, halang dia, jangan bagi dia mai. Nabi tak bagi pergi. Nabi, jangan, halang dia, jangan bagi dia pergi tengok anak saudara dia. Pasal apa? Tak kira kalau dia tengok, dia sedih. Tengok keadaan anak saudara dia tu, teruk badan, habis. Dalam peperangan Uhud. Kemudian mak saudara dia kata, aku beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian aku mengungkapkan segala apa yang berlaku ini, aku kembalikan kepada Allah SWT. Nabi bagi keizinan. Nabi pergi tengok. Nabi bagi keizinan dia pergi tengok anak saudara dia yang cedera parah dalam Ghazwatul Uhud. Cerita ni tuan-tuan, bila masuk perang Uhud ni muka surat 300 lebih, ni baru 189. Masuk kat 300 lebih, kita akan tengok cerita tu. Cukup syok tuan-tuan. Cerita perang Uhud ni. Dia punya panjang cerita tuan-tuan, tak tahu nak beberapa siri kuliah nak kena bagi habis. Bukan semalam saja perang Uhud tu. Macam-macam tuan-tuan cerita doa dalam peperangan Uhud tu. Ni dalam kitab sirah ni. Itu yang seronok bila kita mengaji sirah. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian kesedaran yang kuat ni membuatkan mereka memandang remeh. Bukan memandang remeh dalam soal dunia, tapi mementingkan kepentingan akhirat. Baik. Yang kelima, di antara faktor kesabaran dan keteguhan para sahabat mendukung perjuangan Nabi SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Sebab tu motivasi yang paling kuat bagi orang mukmin adalah Al-Quran. Siapa yang jauh hidupnya dengan Al-Quran, tuan-tuan, hidupnya akan jadi terumbang-ambing. Sehari dia tak baca, dia boleh tinggal Quran tu. WhatsApp, Facebook dia boleh baca 2-3 jam. Al-Quran dia tak sempat baca. Tak tahulah dia sibuk apa, tuan-tuan. Sehari sekali dia tinggal Quran, tuan-tuan. Bila dia mula tinggal Quran itu, dia semakin jauh kita. Bila jauh dengan Quran, tuan, hidup ni dia jadi ni. Dia jadi serabut. At-ta'anni minallah, al-ajjalatu minasyaitan. Ketenangan itu datang daripada Allah, yakni Al-Quran. Keserabutan itu datang daripada syaitan. Dia suka bagi kita ni cium dengan Quran. Ini dah tuan-tuan. Pada era yang dipenuhi dengan kefanikan kelam ini, turunlah surah-surah yang ayat-ayat menegakkan hujah dan bukti tentang prinsip-prinsip Islam, di mana dakwah merupakan cara untuk menyampaikan dengan gaya penuturan yang menawan. Surah-surah dan ayat-ayat itu membimbing umat Islam kepada asas-asas yang ditetapkan Allah sebagai dasar pembentukan masyarakat insani yang paling kukuh dan paling sempurna di alam ini. Maknanya Al-Quran sifatnya, tuan-tuan, dia bahasa yang cukup tinggi. Disebut sebagai i'jazul lughawi. Mukjizat dari sudut bahasa Arab tu ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Orang yang belajar ilmu ulumul Quran, bahkan dalam tafsir Al-Quran, kita akan jumpa mukjizat Al-Quran, terutama dalam bahasa Arab. Di antara kitab tafsir yang mengupas tentang i'jazul lughawi, itu tafsir Al-Kashaf karangan Al-Imam Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala. Boleh tengok lagi kitab tu. Ya, begitu juga dalam kitab Tafsir Al-Munir kalangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Kita boleh tengok kitab tu, tafsir tu. Ada perbahasan berkaitan dengan bahasa Arab. Ada.
Banyak lagi lah kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir pun membahaskan perbahasan tentang bahasa Arab yang cukup banyak dalam kitab tersebut. Siapa yang tak ada basic bahasa Arab, nahu sorof ni maknanya dalam sudut bahasa Arab, bila dia baca tafsir-tafsir itu dia jadi tenggelam, macam terjun dalam air laut. Tenggelam ni dia cakap, memanglah tafsir itu dia berat kepada tu. Kalau tafsir Ibn Kathir, dia menghimpunkan hadis dari Nabi dan Al-Quran dan asar sahabat dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi maknanya setiap tafsir ni dia ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dia ada kelebihan-kelebihan tertentu setiap tafsir ni. Ibn Kathir, Al-Azhar dan sebagainya. Baik, saya nak cerita bahawa bagaimana Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang cukup. Apabila orang mendengar Al-Quran itu cukup mengatakan bahawa ini kalam Allah. Ini bukan ciptaan daripada manusia biasa. Tetapi tuan-tuan sekalian, orang yang hatinya bermasalah, hatinya sakit, dia sudah menutup telinganya apabila mendengar ayat Al-Quran. Seperti Abu Jahal dan konco-konconya. Walaupun Nabi hidup pada zaman dia, Al-Quran dibaca pada zaman dia, dia tak ambil pengajaran tersebut. Sebab tu ada satu ayat Al-Quran turun khas sempena perangai Abu Jahal ni. Turun khas sempena sikap Abu Jahal berkaitan dengan Nabi habaq kat dia Al-Quran, Nabi cerita kat dia Al-Quran, dia tutup telinga, dia buat dia tak ambil pengajaran. Antaranya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Yang bermaksud, maka kami jadikan setiap para anbiya bermula Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aduwwan minal mujrimin, musuh-musuh yang cukup teruk. Ni musuh ni tuan-tuan, pilih dua zaman mana pun dia akan ada. Zaman Nabi pun ada, zaman kita pun ada. Orang yang tak suka ajak benda baik atau menghalang pekerjaan yang baik. Ada kelompok-kelompok ni. Abdullah ibn Abbas apabila mensyarahkan aduwan minal mujrimin, merujuk kepada innaha fi Abi Jahlin, merujuk kepada perangai Abu Jahal. Maknanya apa? Dia hidup zaman Nabi, dia tengok muka Nabi, Nabi cerita kat dia pasal Quran, kuliah ilmu tu merata cerak dia ada. Kuliah ilmu tu merujuk kepada sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi tu dia bawa Quran, itu generasi Quran, kata Syekh Qutb dalam fi Dhil Quran. Generasi para sahabat, generasi Al-Quran. Maknanya kalau nak tengok agama Islam, tengok orang sahabat Nabi dan tengok akhlak Nabi SAW. Tapi kalau zaman nak tengok Islam, kena tengok agama Islam tu sendiri. Jangan tengok sangat orang Islam. Kena tengok orang Islam sebab dia tak baca Quran. Orang Islam dia tak baca Quran, dia tak baca hadis. Dia baca kita. Kalau kita tunjuk akhlak yang baik, nilai-nilai Islam, dia akan rasa seronok tentang Islam. Tapi kita tengok orang Islam pun lebih kurang macam aku kan? Dia pun lebih kurang macam aku 2 kali 5 kan? Dia pun tak. Dia baca kita. Dia baca orang Islam. Tu kadang-kadang dia melihat. Dia tak rasa maknanya ini agama yang mendidik. Sebenarnya kalau tengok Islam itu, Islam itu mendidik seorang Muslim yang baik, seorang manusia yang baik di muka bumi Allah ini. Baik, saya nak cerita bahawa Al-Quran itu membentuk generasi para sahabat. Al-Quran. Al-Quran. Kitabullah ataupun tilawatul Quran atau tadabbur. Membaca Al-Quran dan juga menghidupkan dirinya dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Imam Nawawi dia menyusun satu kitab Adab fi Hamalatil Quran. Tu nama kitab tu yang disusun oleh Imam Nawawi. Adab fi Hamalatil Quran. Apa maksud dia? Kitab membincangkan tentang akhlak-akhlak ataupun ciri-ciri ataupun adab-adab seorang yang membawa Al-Quran. Bukan baca Quran saja. Kita baca Quran ni macam sedap no, Quran ni hiduplah diri yang belum tentu lagi. Walaupun hang rajin, maknanya Quran daripada hang rajin membaca Quran dan sebagainya, belum tentu lagi hang menghidupkan nilai Quran dalam diri kamu. Menghidupkan. Sebab tu fi hamalatil Quran, kita orang kata hamil ni maknanya dia mengangkat ataupun dia membawa Al-Quran tu dalam hidup dia. Hak ni tuan-tuan, kadang-kadang orang Quran pun dia tak ada jiwa Quran. Orang Quran tapi tak ada jiwa Quran. Hak ni dua benda yang berbeza tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok budak sekolah agama pun kadang-kadang duk kuat juga bohong cikgu dia.
Ya, sekolah agama. Lepas tu jangan pelik, orang hafal Quran pun kadang-kadang dia lagi kuat tipu orang berbanding dengan orang lain. Hafal Quran. Hafal Quran itu satu benda yang lain. Jiwa Al-Quran, hamalatul Quran, itu satu aspek yang lain. Hak tu nak kena tarbiyah, hak tu nak kena didik supaya kita membawa apa yang ada dalam Quran itu dalam hidup kita. Baik. Untuk itu Quran membawa begitu banyak misalan serta menjelaskan kepada umat Islam hikmah-hikmah yang tersimpan dalamnya. Kerana bila para sahabat membaca Al-Quran, ia memberi satu motivasi dalam hidup mereka. Kerana Al-Quran ini bilafdun mutawatir. Ya, Quran ini lafaznya itu mutawatir. Mutawatir itu maknanya wa inkaruhu kafir. Ingkar satu huruf dalam Quran hukumnya kafir. Tak sama berbanding dengan hadis. Hadis ni ada dua, hadithun mutawatir wa hadithun ahad. Hadithun mutawatir wa inkaruhu kafir. Ya, ada ciri-cirinya dalam ilmu usul hadis. Ya, tapi hadithun ahad ia terdedah dengan ijtihad para ulama. Sama ada hadis ini sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu'. Ini terdedah dengan perbahasan ilmiah akademik di kalangan para ulama hadis dalam menentukan kesahihan satu hadis. Itu disebut sebagai hadithun ahad. Hadithun ahad, kalau kita mengingkarinya, kata ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Nuzhatun Nazar, iaitu tak kafir lagi, cuma dosa besar. Tak kafir lagi. Hadis ahad. Saya contoh pada hadis ahad. Bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Begitu. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka Al-Quran itu bilafdun mutawatir. Nabilah duduk tak mana pun, negara mana, kita akan membaca Al-Quran yang sama. Sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Para sahabat bila baca ayat ni, tuan-tuan, dia penaik motivasi mereka. Apa maksud dia? Am hasibtum, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk dalam syurga sementara kamu belum merasai perkara yang semisal dengan apa yang dialami oleh orang yang sebelum kamu? Maknanya apa? Orang lain ni nak berjuang Islam ni dah mati ramai dah. Itu cerita dia ni, saya sebut Al-Quran ni. Ya, generasi Imam Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut dan sebagainya, itu semua pengikut-pengikut para anbiya, ya, yang mereka telah dikurniakan nikmat syurga kepada mereka, ya, disebabkan kesungguhan dan kesabaran mereka dalam memperjuangkan dakwah. Maka bila dia membaca ini am hasibtum, dia kata hang, dia kata nak masuk syurga, tapi hang ni tak diuji lagi macam generasi orang dulu. Macam mana hang kata nak masuk syurga? Yang ni tuan-tuan, dia jentik pakai kita, dia jentik hati kita. Kita dok rasa ujian kita ni berat dah. Rupanya tuan-tuan sekalian, rupanya ini adalah satu ujian yang untuk kita supaya bersabar. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka dan kesesaran serta digoncangkan. Generasi pada zaman sebelum kedatangan Nabi SAW, generasi akan ada pengikut-pengikut yang nakkan kebenaran, dan mereka merasakan benda yang sama. Sehinggalah zaman kita pada hari ini. Betul tak? Sampailah zaman kita pada hari ini, tuan-tuan, orang yang nak buat kerja dakwah, buat kerja Islam, buat kerja kebajikan, buat kerja suruh orang buat baik, ada saja rintangan-rintangan yang orang cuba untuk halang. Ada saja, tuan-tuan. Jangan kita dok rasa bahawa semua orang setuju dengan kita. Jangan kita dok rasa orang amboi senangnya. Belum tentu lagi, tuan-tuan. Mungkin hari ini senang, tahun depan, bulan depan mungkin ada cabaran-cabaran tentu. Karena cabaran itu adalah sunnah dalam berdakwah. Hal ini disebut massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul, sehinggalah berkata Rasul dan orang bertanya, bilakah akan datang pertolongan daripada Allah? Sampai kita rasa dia buat kerja dakwah ni macam kita buat kerja seorang-seorang. Itu ya, kita tu pernah rasa dia buat kerja buat baik, dia kerja tunggu orang, suruh orang buat baik, kita tak rasa aku ni macam aku seorang dia buat kerja ni. Orang lain di mana habis? Kan? Kadang-kadang kita tak rasa macam kata berdiri berseorangan. Para pengikut para anbiya dulu, sehingga mereka mengatakan bahawa mata nasrullah, teruk dah kami kena ni. Ya, kesesaran teruk dah kami kena ni. Depa kata mata nasrullah, bila pertolongan Allah mai dekat kami.
Jawab, ala inna nasrallahi qarib. Maka jawab Allah SWT, ya, yakinlah. Kena yakin mana ni? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Yakin. Kita yakin kita buat kerja ni elok, buat kerja ni betul. Betul dah apa yang Allah Rasulullah bang ni. Kita konsisten dan istiqamah. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dengan pertolongan nasrullahi qarib. Pertolongan Allah dekat kepada orang yang memperjuangkan Islam ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Tuan-tuan, dekat tu dulu perkongsian sirah kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas sikit lagi beberapa ayat Al-Quran yang menjadi sumber motivasi di kalangan para sahabat, iaitu mereka berada dan bersabar dan cekal bersama dengan dan mendukung perjuangan Nabi SAW. Dan kita nak tengok juga apa faktor yang keenam yang menyebabkan para sahabat masih berada dan sabar bersama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takat dulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.